renungkan bersama pada pagi hari ini. 请弟兄姐妹预备心，我们来领受神的话。 Kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. 我们祷告，求神引导。 Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu 天上的父，我们感谢你， ketika melihat dan menyaksikan beberapa saudara kami menerima konfirmasi peneguhan Siti. 当我们看到我们的这些青少年人，他们愿意接受见信礼， Tuhan pelihara akan perjalanan mereka ke depan 求你保守他们前面的道路， di tengah-tengah pergumulan dunia ya Tuhan, 在这个世界的挑战之中， agar imannya tetap terpelihara dengan baik 求你保守他们的信心， dan sampai akhirnya mereka tetap didapati setia oleh Tuhan. 让他们可以持守他们的信仰直到永远。 Berkati masa depan mereka ya Tuhan. 求你祝福他们的前途， Biarlah Tuhan menggembalakan. 求你自己来牧养他们。 Dan saat ini ya Tuhan, kami menyiapkan diri untuk membaca satu bagian firman Tuhan. 现在我们要听你的话， Tuhan berkati kami. 求你祝福我们， Biarlah kami memperoleh bagian yang terbaik dari janji kebenaran firman-Mu. 让我们从你的应许当中，我们得到， Dan kami menghidupi dan menjadi berkat bagi kami. 并且可以活出在我们的生命中。 Terima kasih ya Bapa. 主，我们感谢你， Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们祷告奉靠耶稣的名求， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan gitu 我 ya. 们一起来看一段圣经， Pengharapan di tengah badai dari Yesaya pasal yang ke-51. 就是风浪中的盼望，就是从以赛亚书第51章。 Yesaya 51 kita membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. 我们第一节念到第8节。 Nah, firman Tuhan berbunyi demikian, saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, setelah itu akan dilanjutkan dalam bahasa Mandarin gitu ya. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, kepada lubang yang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapak leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dia dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala leruntuhannya. Ia membuat padang gurun seperti taman Eden dan padang belantara seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan laku nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa. Pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Ayat yang kelima Mandarin. 第5节，我的公义临近，我的救恩发出，我的膀臂要胜版万民，海盗都要等候我，依赖我的膀臂。你们要向天举目，观看下地，因为天必像烟云消散，地必如一副渐渐久了，其中的居民也要如此死亡。唯有我的救恩永远长存，我的公义也不会掉。 知道公义，将我顺回存在心中的民，要听我言，不要怕人的辱骂，也不要因人的毁谤惊惶，因为蛀虫必咬他们，好像咬衣服；虫子必咬他们，如同咬羊绒。唯有我的公义永远长存，我的救恩直到万代。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， saya percaya sebagian besar dari kita pernah memakai merek celana ini. 我相信，在你们当中都曾经用过这个名牌的长裤。 Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, celana ini mempunyai satu sejarah yang panjang. 因为这个有一个远远的历史， Dikatakan pada tahun 1850-an gitu ya. 就是在1850年的时候， Amerika pada waktu itu dalam satu kondisi kehidupan yang memang sangat sulit. 因为在美国的生活环境是非常的艰苦，
Nah, pada waktu itu ada seorang yang bernama Levi Strauss ini. 有个人叫做 Levi Strauss， Lalu dia mencoba mengadu nasib, lalu dia pergi ke California. 因为他就是要追求这个生活的需要，他来到加利福尼亚。 Nah, pada waktu itu California itu di daerah sana menjadi pusat pertambangan emas. 因为在这个加利福尼亚就是有这个开采黄金的， Sehingga menarik banyak orang datang ke sana untuk mengadu nasib. 所以好多人都到那边去工作， Bahkan tidak sedikit orang-orang Cungkok pun pernah ke sana bekerja. 甚至于中国大陆的人也跑到那边去打工。 Nah, pada waktu itu ketika dia mengadu nasib lalu menjadi petambang emas sebagai karyawan yang bekerja di daerah California itu, Levi 也是在这个金黄工厂里面工作， ternyata hasil yang dia bayangkan, yang dia harapkan, kenyataannya tidak seperti itu. 但是他所得到的不是如他所期望的。 Hasil yang dia peroleh dari waktu ke waktu itu ternyata sangat sedikit. 因为时间这样过去，他所得到的就非常的微小。 Untuk mencukupi kebutuhan dirinya maupun keluarganya. 为了要满足家庭的需要， Kondisi ekonomi pada waktu itu memang sangat sulit. 因为当时的经济状况不好， Sebagai pekerja penambang emas, hasilnya tidak seberapa. 因为身为一个开采黄金的这个工厂工 Nah, di 作， tengah-tengah tekanan kehidupan ekonomi yang sangat sulit pada waktu itu, 在这个经济的压力之下， supaya dia bisa bertahan, akhirnya Levi itu memikirkan sesuatu. 所以他就开始思想其他的工作。 Nah, pada waktu itu dia mulai membuat tenda lalu penutup mobil dari sejenis kain jin ini. 他就是用这个这个布料来做这个遮盖旗帜的帐篷，或者是帐篷。 Nah, pada waktu dia membuat tenda atau penutup mobil dari kain yang tebal ini, 当他开始做这个遮盖帐篷的布料， teman-teman yang lain melihat, 其他的朋友都看到了， lalu berbicara lalu mengusulkan kepada Levi ini, 所以就向他提出来， bukankah akan lebih baik kalau bahan ini dibuat untuk celana penambang? 如果用这个布料的话来做这个长裤，成为这个工人所用的，不是更好吗？ Karena penambang emas pada waktu itu membutuhkan sejenis celana yang kuat, yang tahan lama. 因为开矿的工人是要有一个这样耐用的裤子。 Nah, pada waktu dia mendengar usul itu, 当他听到别人这样的提议， di tengah-tengah kehidupan ekonomi yang serba sulit pada waktu itu, 当他在这个经济上有危机的时候， maka Levi mulai mengerjakan. 所以他就开始设出来。 Nah, pada waktu dia membuat celana itu, 当他设计这个长裤的时候， ternyata Tuhan memimpin hidupnya. 神祝福他， Celana itu menjadi tambang emas bagi dirinya. 所以他就是这个长裤呢，成为他生活中的黄金。 Nah, dari celana yang berbahan jin ini akhirnya begitu banyak disukai oleh para penambang karena sangat kuat untuk dipakai dalam waktu yang sangat lama, bahkan ketika berendam di air. 这种布料呢是非常适合这些工人们所用的。 Nah, singkat cerita, karena disukai banyak orang sehingga banyak orang di luar penambangan itu pun memakainya. 就是因为很耐用，所以无论不是在这个工人，他们在外面的人也是要用这个长裤。 Sampai hari ini Bapak Ibu juga memakainya. 我相信你们当中也穿这个布料。 Levi adalah satu pribadi manusia yang dikatakan. Levi 是一个普通的人， Ketika dia mengalami tekanan-tekanan kehidupan ekonomi yang serba sulit pada zamannya, 当他在这个当代他受到这个经济上的压力， dia tidak membiarkan dirinya tenggelam di dalam keputusasaan. 他不是沉醉在这个奢望当中， Dia terus berjuang untuk melihat hari esok yang jauh lebih baik. 但是他也看到全面的盼望。 Maka ketika dia menjadi penambang, dia terus bekerja untuk yang lain. 所以当他在这个做矿工的时候，他可以在做另外的工作。 Nah, dari situlah kita melihat bahwa pengharapan yang ada di dalam diri daripada Levi pada waktu itu 所以这个 Levi 他的期盼呢， tidak membuat dia menjadi sia-sia. 不是让他就是很灰心守望， Sebaliknya dia boleh melihat satu kehidupan yang jauh lebih indah. 但是他也看到全面美好的道路。 Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kehidupan kita hari ini 今天我们的生活
kita juga tidak dapat menghindarkan diri dari kesulitan, kegagalan, kesusahan, pencobaan, dan ujian. 我们也不能避免生活上的一些苦难，或者是许多的危机，还有许多的压力。 Terlepas apakah profesi atau panggilan hidup engkau dan saya. 无论你在什么工作的场地， Setiap pribadi kita akan mengalami apa itu yang namanya kesulitan. 我们每个人都会遇到这个困难， Apa itu namanya kesusahan 我们也遇到这些的难题， dan problema hidup hari lepas hari. 还有生活上的问题。 Nah, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang sulit, 当我们面对这样苦难的时候， nah cara kita menyingkapi 我们到底用怎样的态度呢？ itu menjadi jauh lebih penting. 这是非常重要的。 Nah, oleh itu dikatakan, 所以告诉我们， ketika kita menyingkapi dengan keputusasaan, masa sulit itu akan melumpuhkan semangat hidup kita. 当我们面对前面的苦难的时候，当你用守望的心的态度来面对，这就是更困难。 Nah, pada waktu itu kita akan menjadi loser, menjadi pecundang. 所以我们就成为一个失败者。 Tapi ketika kita menyingkapi masa-masa yang sulit itu dengan pengharapan, 但是我们面对这些困难的时候，我们用这个盼望， maka akan membawa kita tetap bertekun menjalani kehidupan hari lepas hari. 这就是要我们坚持下去来面对生活上的各样困难。 Engkau dan saya tinggal dalam satu dunia yang memang sulit, penuh dengan konflik dan krisis. 因为我们都活在这个充满困难的这个世界，有充满 Setiap 挑 hari 战。 kita bisa membaca berita yang ada. 每一天我们都可以看从新闻上得到许多消息， Bagaimana peperangan, kemiskinan, kejahatan, sakit, penyakit, 面对这些经济上的困难，还有这个疾 bencana 病、 alam dan kemerosotan secara ekonomi. 天灾，还有这些不好的道德， Kita menghadapi pergumulan-pergumulan itu. 我们都有这样的一个困扰。 Kita menghadapi pergumulan karena hubungan relasi keluarga yang rusak. 可能我们在这个弟兄姐妹之间的关系也破坏了。 Kita sebagian menghadapi pergumulan karena sakit penyakit. 我们有的是在这个面对疾病的困扰当中， Sebagian mungkin mengalami kesusahan karena masalah ekonomi. 可能也在这个经济上受到一些的危机。 Dan semuanya itu menjadi beban berat dan badai di dalam kehidupan kita. 这就是成为我们生活上的暴风。 Nah, pada waktu kondisi demikian sebagian kita mungkin bisa bertanya, 可能在我们可以提出一个问题： mengapa hidup ini begitu sulit? 为什么生活这样的困难呢？ Kenapa hidup tidak dibuat lebih mudah? 为什么不比较容易呢？ Masih adakah harapan untuk hari esok? 是否面对前面的道路还有期盼吗？ Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita membaca Yesaya pasal yang ke-51, 刚才我们度过这个以赛亚书第51章， satu bagian firman Tuhan yang mengisahkan kehidupan umat Israel pada abad ke-6 sebelum Masehi. 就是描写到以色列人在这个第6世纪的时候， Nah, pada waktu itu Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel. 因为耶路撒冷已经被巴比伦所毁灭， Ada begitu banyak kebanggaan yang pernah mereka miliki sebagai umat Israel. 以前他们身为以色列人，有许多地方可以自豪的。 Mereka mengingat kembali kejayaan pada masa Raja Daud dan Salomo. 他们回想当初在这个大卫王所统治之下的那样辉煌的成绩， Ada bait Allah yang begitu megah, ada istana yang begitu luar biasa megahnya. 有辉煌的这个圣殿， Kehidupan mereka begitu makmur dan mereka tinggal dalam satu negara yang begitu mapan. 他们的生活是非常的富华。 Tetapi ketika engkau membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-51, 但是当你读到这个以赛亚书第51章， masa itu sudah lama berlalu. 这个辉煌的成绩已经过去了。 Sekarang yang tinggal dikatakan adalah reruntuhan kota Yerusalem. 今天他们所面对的就是已经被毁坏的耶路撒冷， Masa itu menjadi masa yang penuh dengan air mata. 充满眼泪的一个时代。 Sebagian dibawa dalam masa pembuangan ke Babel. 因为当他们被这个回入到这个巴比伦的时候， Yang tinggal di Yerusalem relatif adalah orang-orang yang sudah lanjut umur dan tidak produktif. 那被留下来在这个耶路撒冷的人，就是很多都是那些软弱老年人。 Sebagian dibunuh karena peperangan. 因为在这个战争当中，他们也有的已经死亡了， Sebagian mati karena kelaparan krisis ekonomi. 有的因饥荒而死。 Mereka mengalami kesulitan yang sangat sulit engkau dan saya bayangkan. 我们可以想象到他们在生活上是面对这样大的一个苦难。 Satu negara, satu kota yang begitu maju pada zaman itu.
以前他们这个城市是非常的辉煌， Ketika tiba di Yesaya pasal 51 menjadi reruntuhan semuanya. 但是到了以赛亚51章的时代当中，成为一个被毁灭的一个城市。 Maka tidak heran ketika mereka mengalami kondisi itu, mereka mengalami keputusasaan yang begitu berkepanjangan. 所以在这个状况之下，他们是漫长的这个在失望当中过活。 Mereka mengalami kesulitan demi kesulitan dalam hidup mereka. 在他们生活当中，面对许多的苦难。 Akankah kehidupan akan jauh lebih baik untuk hari esok? 到底前面的道路有更好吗？ Nah, dalam konteks yang demikian Allah mengutus Nabi Yesaya 在这样的状况之下，神就差派了以赛亚先知 untuk berbicara kepada bangsa Israel pada waktu itu. 来向这些百姓说话， Baik mereka yang ada di pembuangan maupun yang masih sisa di Yerusalem pada zaman itu. 就是针对着在这个在巴比伦的居民，或者是在这个耶路撒冷留下的一民， Bahwa Tuhan akan memulihkan akan kondisi hidup mereka. 神要恢复他们的生活， Tuhan sekali lagi berseru di hadapan mereka. 所以上帝再次向他们呼召。 Disitulah kita melihat bagaimana Allah pada waktu itu 我们看到神当时如何呢？ mengajak umat Israel kembali mengingat atau mengenang akan perbuatan Allah pada masa lampau. 他要带领百姓来回复回忆当初神怎样带领亚伯拉罕， Bagaimana ia memberkati Abraham dan Sarah sehingga mereka menjadi satu bangsa yang besar. 神怎样见线赐福亚伯拉罕、以撒拉成为一个大国。 Nah, Nabi Yesaya menyampaikan akan janji Tuhan ini 以赛亚就是把上帝的语言告诉他们， untuk menolong mereka melihat kembali bagaimana tangan Tuhan memberkati nenek moyang mereka. 让他们可以再次回头看到当初怎样神祝福他们的祖宗。 Sehingga dikatakan pandanglah Abraham bapak leluhurmu 就是你要仰望这个亚伯拉罕， dan Sarah yang melahirkan kamu. 就是撒拉生你的。 Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. 当亚伯拉罕独自一人的时候，我就献召他， Aku memberkati dia. 赐福于他， Aku memperbanyak dia. 使他人数增多。 Artinya pada masa lampau engkau juga tidak punya apa-apa. 就是说，以往的日子你什么都没有。 Ketika Abraham keluar dari tanah Ur, dia pun keluar seorang diri saja. 当亚伯拉罕从这个乌尔出来的时候，就他独自一人。 Kalau satu masa kerajaan Israel dari keturunan Abraham ini bisa mencapai kejayaan, 如果亚伯拉罕的后代成为一个大国， itu pun karena tangan Tuhan yang memberkati. 这就是神的手加恩典给他们。 Jadi sekarang kalau kembali lagi ke titik awal, 如果我们再回头到这个起点的时候， maka Tuhan pun sanggup memberkati dan memperbanyak mereka. 神都会祝福你们让你们增多。 Ini adalah satu berita penghiburan, berita pengharapan yang Tuhan berikan. 就是神所给他们的盼望的信息。 Engkau pernah mulai dari nol, 你从零起点开始， Tuhan memberkati. 上帝怎样祝福？ Dan sekarang kembali ke titik nol. 但是现在你在这个零起点开始， Dan Tuhan katakan, aku akan sanggup memberkati juga. 我也如此的可以祝福你。 Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, 如果我们注意这个圣经的话， kata pengharapan ini, 这个盼望这个字体， yaitu artinya itu menanti yang baik. 就是等待好的事情。 Nah, di dalam bahasa perjanjian baru, dalam perjanjian lama, 在这个旧约的这个， yaitu migue itu artinya sangat menantikan atau sangat ingin mengumpulkan. 那就是这个密规的话，就是说非常的期盼。 Baik di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama. 无论在旧约或者是新约， Ketika Tuhan berbicara soal pengharapan, 当神提到这个盼望的时候， Tuhan mendorong umat Israel terus menantikan sesuatu yang baik. 就是他要以色列人等待做最好的， Menanti dengan sangat akan apa yang baik yang akan Allah anugerahkan. 就是非常的期望神把好的赐给他们。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， di dalam Alkitab sangat jelas mengatakan 在圣经当中很清楚告诉我们， bahwa pengharapan itu seperti sebuah sau atau jangkar. 盼望就是像船上的一个喵。 Jangkar ini digunakan oleh sebuah perahu atau kapal supaya tidak tertiup atau terbawa angin, gelombang maupun badai di tengah-tengah lautan. 这个船上需要有一个泡沫，让这个船呢不被风浪所打击。 Artinya di tengah-tengah krisis kehidupan, badai kehidupan yang melanda kita, 当我们遇到人生的风暴的时候， kita membutuhkan pengharapan. 我们需要一个期望。
Nah, pengharapan itulah yang membuat kita tidak terombang-ambing di tengah-tengah krisis hidup yang ada. 这个盼望就是让我们在这个生活的风浪当中，在打击之下，我们不至于沉沦。 Nah, pengharapan yang dikatakan adalah seperti sebuah jangkar. 所以我们说是我们的这个盼望，就是像船上的一个锚， Membuat kita terkait kepada sesuatu yang kuat, stabil, dan kokoh. 让这个锚呢可以抓住这个坚固的磐石。 Dan hal ini adalah janji Tuhan. 这就是上帝的允许， Yang membuat kita bertahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan dan badai ini. 就是让我们活在这个充满挑战、充满困难的世界。 Ketika Tuhan memanggil Abraham, 当神怎样呼召亚伯拉罕， Abraham keluar seorang diri karena percaya kepada janji Tuhan. 因为亚伯拉罕相信神的应许，所以他独自从乌尔出来。 Ketika Tuhan berkata bahwa keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. 当他说你的后代后裔就是像天上的星星，还有海边的沙。 Pada waktu Abraham dipanggil umurnya 70 tahun. 当神呼召他的时候是在70岁， Lalu dia mulai berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 所以他就是跟神同行。 Sepanjang perjalanan dia tidak pernah meragukan janji Allah. 在这些漫长的时间里面，他没有否认上帝的应许， Usia terus bertambah. 他的年数日日加增。 Bahkan ketika Sarah mulai tidak percaya, 撒拉开始的太太不相信了， Abraham tetap percaya. 亚伯拉罕仍旧有信心。 Waktu berjalan dengan begitu cepat. 时间过得真快， Tuhan berulang kali berbicara bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. 神在这语言就是你的后代，就是要成为一个像星星那样多，像这个海边的沙。 Waktu berjalan begitu cepat. 时间过得真快。 Ketika Abraham genap berumur 100 tahun. 当亚伯拉罕这个活到100岁的时候， Pada waktu Sarah waktu itu 90 tahun. 撒拉呢90岁， Kondisi yang sudah tidak mungkin lagi punya anak. 在这样的状况之下是不可能生育的。 Pada waktu itu justru Tuhan berikan Ishak. 但是神就在这个时候把以撒给他们， Nah, di sinilah Tuhan katakan pandanglah kepada Abraham. 所以神要求我们来盼望这个来看待这个亚伯拉罕。 Bapa leluhurmu Sarah yang melahirkan kamu. 撒拉是生你的， Ketika aku memanggil Abraham, dia seorang diri. Dan Aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. 当我呼召亚伯拉罕的时候，他是独自一人，以后我就祝福他。 Nah, di sini ada satu frase kalimat yang sangat baik. 这里有一句话是非常重要的， Dikatakan Abraham adalah seorang diri saja, alone. 就是他说，耶稣说，上帝说是亚伯拉罕独自一人的时候。 Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kenapa kata ini menjadi penting? 为什么这一句话是非常重要呢？ Di dalam bahasa Indonesia dikatakan seorang diri. Berhenti sampai di sini. Sebenarnya kata ini lebih tepat adalah seorang diri saja. 应该是单单独自一人， Yaitu satu orang saja, tidak lebih. 独自一人。 Nah, Tuhan ingin mengatakan dari satu orang yang satu-satunya ini, aku bisa memperbanyak, aku bisa memberkati. 从这个独自一人的话，上帝怎样祝福他们变成一个大国？ Abraham yang adalah bukan siapa-siapa pada masa lampaunya. 当时亚伯拉罕是一个普通的人， Tapi Tuhan memanggil dia keluar. 但是神建造他， Tuhan memanggil keluar dari tanah Ur. 他从这个乌尔被牵出来， Lalu Tuhan mengikatkan janji covenant kepada Abraham. 上帝就把这个大的祝福托在他身上。 Nah, dari satu orang dia katakan, 从独自一人， bukan banyak laki-laki. 不是说多数的男人， Bahkan ketika istrinya sudah melewati usia untuk melahirkan. 虽然他的太太撒拉已经过了生育的时间， Seperti Paulus katakan di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-19. 正如保罗在这个罗马书第9章第19节告诉我们， Ketika tubuhnya sudah sangat lemah, rahimnya sudah tertutup. 当他的身体的状况是非常已经衰弱了。 Tapi justru dalam kondisi yang menurut manusia tidak mungkin. Justru pada waktu itu Tuhan menggenapkan janjinya. 虽然他在这个生育的阶段时间，但是上帝给他盼望。 Dari satu orang Abraham lahir Ishak. 从这个亚伯拉罕生了以撒， Ishak melahirkan 12 anak suku Yakub dan melahirkan 12 suku bangsa Israel. 以撒生了雅各，以后呢，他就再生12个。
Dari 12 suku itu lalu mereka pergi ke Mesir. 从这个12个民族当中，他们就跑到这个埃及， Yaitu 70 orang. 70个人。 Dari Mesir mereka keluar jumlahnya jutaan orang. 他们离开埃及的时候，已经变成几百万的人。 Nah, dari cerita ini Yesaya ingin menunjukkan kepada bangsa Israel. 从这里，神要告诉我们亚伯拉罕的故事。 Dari seorang saja yang bukan siapa-siapa, 虽然亚伯拉罕独自一人，他是普通的人， Tuhan memanggil dia keluar. 上帝呼召他出来， Tuhan memberkati, Tuhan memperbanyak akan keturunan Abraham. 上帝祝福他成为一个大国。 Sampai masa Daud, Salomo mencapai kejayaan yang begitu luar biasa. 到了这个大卫王的时候，是变成一个强盛的一个国家。 Kalau sekarang kembali lagi ke titik nol, 如果现在已经被毁坏到零起点开始， maka Tuhan katakan, pandanglah Abraham bapak leluhurmu. 你要盼望来看这个亚伯拉罕。 Engkau yang pernah memulai dari satu pribadi, lalu menjadi banyak. Aku juga sanggup melakukan hal yang sama sekarang. 因为他从独自一人，上帝祝福，如今你也可以领 Sehingga 导。 dikatakan, aku memanggil dia saja, satu orang saja. 我单单呼召他一个人， Lalu aku memberkati dan 我 memperbanyak. 就祝福他，使他人数增多。 Engkau lihat bagaimana dikatakan Tuhan memanggil, 我们看到神怎样呼召他， Tuhan memberkati, 上帝祝福， lalu Tuhan memperbanyak. 有神使他们增多。 Bukankah ini yang engkau dan saya alami hari ini? 这就不是我们所现在面临的事吗？ Ketika Tuhan memanggil engkau, bukankah engkau seorang diri? 当上帝建造你的时候，不是你独自一人吗？ Bukankah ketika Tuhan memanggil engkau dan saya, Tuhan memberkati? 不是说看到神怎样祝福你， Lalu sekarang Tuhan memperbanyak. 现在你是神是你增多。 Saya masih ingat waktu saya keluar dari Pontianak. 我记得当我从这个困殿出来的时候， Kira-kira 30 sekian tahun yang lalu. 就是30多年之前， Tepatnya saya keluar dari Pontianak itu berarti berapa nih? 32 tahun. 就是32年之前，我从 Saya 困殿 meninggalkan 出来， Pontianak. Satu masa yang sudah sangat panjang. 就是这样蛮长的时间。 Nah, pada waktu saya keluar, saya seorang diri 当我出来的时候，我就独自一人， dan tidak membawa apa-apa. 我身上没有带什么东西。 Dan Tuhan memelihara, Tuhan memimpin. 神怎样带领我、祝福我？ Minimal hari ini saya jadi 4. 今天我成为4个人， Istri dan 2 anak. 一个太太，2个孩子， Ini satu perjalanan yang singkat. 这就是短暂的时间。 Perjalanan masih panjang ke depan. 我前面还有蛮远的道路， Maka Tuhan ingatkan bangsa Israel di tengah-tengah kesedihan dan keterpurukan. 所以神就是来照顾这些在这个苦难当中的以色列人。 Bahwa dulu engkau memang pernah mengalami kejayaan masa-masa yang penuh dengan keemasan. 以前你是曾经就在这个辉煌的时代当中， Engkau sangat bangga dengan Yerusalem, engkau sangat bangga dengan kota Sion. 你非常对这个耶路撒冷对这个信善非常的自豪。 Tetapi sekarang engkau ada di titik nol. 但是呢，现在你已经会到零起， Sehingga dikatakan Yerusalem itu penuh dengan debu jalan Yerusalem. 耶路撒冷变成一个毁坏的城市了， Tidak ada kehidupan. 没有生命的机 Ini 会。 adalah satu badai yang begitu luar biasa melanda bangsa Israel pada zaman 因 itu. 为这样大的苦难临到了以色列人， Lalu Tuhan katakan, engkau pandang kepada Abraham. 所以神说：“你看这个亚伯拉罕， Bukankah aku memulai juga dengan dia seorang diri? 是不是我独自一人的时候呼召他呢？ Aku memanggil, aku memberkati. 我不祝福他， Dan aku memperbanyak. 我也是让他增多。 Disinilah Nabi Yesaya 在这 mau menunjukkan, 在这里，以赛亚要告诉我们， sekalipun daerah yang tidak mungkin tumbuh tanaman subur, 虽然在这个狂野之地不能有生命的气息， bahkan gersang akan diubah menjadi daerah yang subur, 非常的 dikatakan. 饥荒呢，上帝要祝福变成一个很富有的地方。 Sehingga di ayat yang ketiga dikatakan, 所以在这个第3节里面告诉我 sebab 们， Tuhan menghibur Sion, 因为神要祝福这个信上， menghibur segala luruntuhannya. 从毁坏的地方 Ia 变成一个 membuat 辉 padang 煌了， gurun menjadi taman Eden, 让这个饥荒的地方变成一个伊甸园， padang belantara menjadi taman Tuhan. 这个狂野成为上帝的原有， Disitulah terdapat kegirangan dan sukacita, 在这里充满喜乐， nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. 就是充满这个喜乐的诗歌。 Ini adalah satu gambaran kehidupan umat Israel pada waktu itu. 也就是
当时的耶路撒冷。 Ketika mereka melihat kondisi Yerusalem yang begitu gersang dan begitu penuh dengan debu, 当他们看到这个耶路撒冷是充满灰尘的一个地方， bagaimana mereka bisa memulai kembali? 他们怎样可以开始再次起头嘛？ Sebagian semua adalah dalam pembuangan. Ini adalah orang-orang yang tidak produktif. 这些百姓留下来的就是不能有生长力的， Mereka sudah sangat lanjut umur. 因为他们已经年老了。 Kenapa Tuhan katakan pandanglah Abraham? 为什么要神要他们来看这个亚伯拉罕？ Bukankah Abraham pada waktu Tuhan mengaruniakan anak itu adalah usia yang tidak produktif? 是不是上帝在赐福他儿子的时候，也是在这个生意已经截断的时候？ Tidak mungkin berbuat sesuatu dalam usia 100 tahun. 因为在这个100岁的时候是不能有生意的。 Apa yang diharapkan dari orang yang berusia seperti itu? 在这个年老的水数当中，有 Pada 什么可以 waktu 期望？ Yesaya ini ditulis, 当这个以赛亚在学的时候， mereka juga bertemu dengan kelompok orang-orang yang berusia demikian. 他们也有碰到这些已经年老的人。 Yang kuat, yang sehat sekarang ada di Babel. 但是那些身体强壮的壮年人还就是在巴比伦被 Ada 掳， dalam masa pembuangan, ada dalam masa tawanan. 因为他们被贿赂到这个巴比伦。 Orang yang sekarang yang tinggal ini bisa buat apa? 那这边留下来的这个移民呢，他们能做什么呢？ Hidup mereka itu seperti gersang, hidup mereka itu seperti kering. 他们的生活正如这个黄蟑螂当中， Tapi Tuhan katakan, 但是神告诉他们， yang menurut engkau itu usia tidak produktif. 虽然在这个生意阶段的年龄， Engkau melihat mereka seperti tanah yang gersang. 正如在这个狂野， Engkau melihat seperti tanah yang sudah tidak subur lagi. 就是没有肥沃的一个土地。 Tapi justru Tuhan janjikan bahwa di situ akan menjadi satu taman Eden, taman Tuhan. 但是神允许这个狂野呢，可以变成一个像伊甸园。 Nah itulah pengharapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada zaman 这 Yesaya. 就是神给这个以色列百姓的一个盼望。 Sekarang kita memasuki minggu Advent yang kedua. 我们进入这个圣诞前周的第2周， Pengharapan kita adalah sesungguhnya kepada satu pribadi, yaitu bayi Natal. 我们所盼望的就是落在这个婴孩耶稣。 Maka Paulus kepada Timotius, dia berkata 所以他保罗告诉这个提摩太， bahwa dasar pengharapan kita adalah pada Kristus. 因为我们的这个盼望的这个根基是在耶稣基督里面。 Dan Ibrani juga mengatakan, 在这个希伯来书也告诉我们， teruslah berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yaitu Kristus yang menjanjikannya itu adalah setia. 因为我们要把这个盼望放在耶稣基督身上，因为我们耶稣基督是成为我们的帮助。 Allah tidak pernah mengecewakan kita. 神没有叫我们失望。 Ketika dia menggembalakan engkau dan saya, 当神怎样牧养我们， ketika Tuhan memanggil kita keluar, 当神怎样呼召我们， memang betul ada kalanya kita harus melewati jalan yang penuh dengan air mata. 可能我们在路途当中，我们有许多的眼泪。 Tapi itu tidak berarti lalu Tuhan meninggalkan kita. 这并不是说神离开我们， Dikatakan bahwa Allah yang menjanjikan itu adalah setia. 因为那私下应许的神是一个非常信实的上帝。 Seperti bangsa Abraham yang dipanggil pada waktu usia 70 tahun. 正如神怎样呼召这个亚伯拉罕在70岁的时候， Dia harus berjalan dengan Tuhan selama 30 tahun. 他就是要做完这个30年的信程。 30 tahun masa yang penuh dengan air mata. 这30年是充满眼泪的， Masa yang penuh dengan pergumulan. 充满这个挣扎的时候， Dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 因为他要从一个地方搬到另外一个地方。 Bahkan ada kalanya Abraham terjebak, dia harus berbohong. 他也是需要这个说谎的， Karena sangat sulit kondisi hidupnya. 因为当时他所面对的是非常的困 Istrinya 难， Sarah yang sangat cantik. 因为他的太太是一个非常美丽的， Banyak membuat penguasa itu tertarik. 许多的人都被他吸引。 Akibatnya apa? 后果是什么呢？ Abraham kehilangan rasa aman. 所以他就失去了这个平安的心， Sehingga dia berkata kepada Sarah, kalau ada yang tanya, ojo sekali-kali ngomong kamu ini bojoku. 所以当别人提起你的时候，你千万不要说是我的太太， Tapi bilanglah engkau adalah adikku. 你告诉他们你是我的妹妹。 Memang betul Sarah adalah adik sepupu Abraham. 本来这个撒拉是亚伯拉罕的表妹， Tapi pada saat yang sama dia juga istri Abraham. 但是她也是亚伯拉罕的太太。
Tapi dia ngomong, ojo ngomong kamu bojoku. 你千万别说是我的太 Karena 太， kalau dia ngomong istrinya, Abraham bisa dibunuh orang pada waktu itu. 不然的话，他们会把我杀掉。 Engkau tahu ancaman kehilangan nyawa? 如果你被猥亵、失去生命的话， Itu sangat sulit sekali. 这是非常的困难。 30 tahun dia berjalan bersama dengan Tuhan. 30年他跟神同行， Apakah Tuhan melupakan? 难道神忘记他呢？ Tuhan tidak melupakan. 神没有忘记他。 Hari ini ketika engkau dan saya bergumul, 当今天你我在这个挣扎当中， mungkin kita tidak pernah bergumul selama 30 tahun. 可能你没有度过这个30年漫长的时间。 Dalam hitungan waktu dan tahun saja kita sudah begitu sulit. 如果我们是在这个1年当中就已经非常的困 Lalu 难。 ketika Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 当神呼召以色列人从这个离开埃及， mereka berjalan 40 tahun di padang 他 gurun. 是要在这个旷野环绕40年， Itu masa yang juga penuh dengan air mata. 这是充满眼泪的一个进程。 Generasi yang dipanggil keluar mati semua. 第一代被呼召的人，他们都已经死在旷野， Hanya tinggal Yosua dan Kaleb. 剩下约书亚跟这个迦勒。 Apakah dengan demikian Tuhan melupakan janjinya? 难道神忘记他们的？ Alkitab mengatakan sekali-kali tidak. 从来神没有忘记过。 Nah, oleh karena itu Paulus di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima mengatakan, 所以保罗在这个罗马书第5章第5节告 dan 诉我们， pengharapan tidak mengecewakan. 因为我们的盼望是不至于守望， Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. 因为神把这个盼望是放在我们的信心之上， Pengharapan kita di dalam Kristus 因为我们的盼望是在基督耶稣里面， tidak akan pernah mengecewakan. 从来不叫我们守望。 Hidup yang kita jalani hari ini, 今天我们所度过的日子， kita tidak akan mungkin lepas dari badai hidup. 我们不能脱离这些苦难。 Baik engkau orang percaya maupun tidak percaya, tidak ada satu manusia pun yang bisa melepaskan hidupnya dari badai kehidupan. 无论你是基督徒或者是非基督徒，你在这生活当中，你一定有经过这个生活上的风暴。 Di tengah-tengah badai hidup yang macam-macam ini, 在这个生活风暴当中， problema rumah tangga, 可能是家庭问题， masalah studi, 可能是学业问题， masalah anak, 可能是孩子的问题， masalah pekerjaan, 就可能是工作上的问 masalah 题， kesehatan. 可能是身体上健康的问题， Ada macam-macam problema. 有许多的问题。 Tapi justru Tuhan katakan jangan takut. 但是神说你不要惧怕。 Nah, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-7, 如果我们读到这个第7节的时候， kata ini menjadi penting. 这个实际是非常重要的， Dikatakan dengarkanlah aku, 就是你要听我的话， kamu yang mengetahui apa yang benar, 你知道真理， bangsa yang menyimpan pengajaranku. 因为你已经记得我的顺会在你的心中， Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. 不要怕人的辱骂。 Waktu itu sebagai satu bangsa, 成为一个民族， mereka dipandang begitu rendah oleh bangsa yang lain. 别的民族在怎样在欺压他们、诽谤他们。 Anda pernah jadi pengusaha sukses? 你曾经成为一个成功的一个商人吗？ Tiba-tiba habis semuanya. 突然之间你变成会掉了， Pada waktu itu orang memandang kamu kayak apa? 别人怎样看你呢？ Coba bayangkan, 想象 Anda bisa mencapai satu masa kejayaan yang begitu luar biasa. 可能你曾经达到一个非常成功的地步， Lalu tiba-tiba Anda sekarang berada di satu saat yang paling rendah. 可能现在你就被破产到一个临界点， Orang memandang kita apa? 别人怎样看你呢？ Waktu itu kita mungkin akan dihina habis-habisan. 可能别人在侮辱了你， Maka dikatakan jangan takut kepada orang yang mengaibkan kamu, 所以告诉 yang 他 merendahkan dan menghina 所以 kamu. 不要怕这些，不要惧怕别人怎样来看待你。 Masa itu sangat sulit sekali. 虽然这个路途是非常的艰难， Seolah-olah mereka tidak berani mengangkat wajah mereka. 他们不敢抬头仰望， Mereka tertunduk malu. 因为他们低头，他们感觉到非常害羞。 Bagaimana mungkin satu bangsa yang begitu kuat 怎么以前是这个强大的一个民族， sekarang habis semuanya? 现在呢全部已经毁掉了。 Dulu ketika mendengar nama bangsa ini, 以前如果提到这个以色列，
semua gemetar dan semua hormat. 许多的人都非常的敬仰。 Tapi sekarang setelah mereka mendengar bangsa ini, 但是今天如果他们提到这个以色列民族， mereka meludah dan merendahkan. 他们就退没在他们身。 Sehingga dikatakan jangan takut kepada mereka yang mengaibkan kamu. 所以这里告诉我们说，不要怕人的辱骂，也不要因人的诽 Hadapi 谤。 semua tantangan kesulitan dengan penuh kegagahan. 你要面对许多这个困难呢，用这个坚强的信心。 Perkataan jangan takut ini 在这里说不要怕人， bukan saja Tuhan bicarakan kepada bangsa Israel pada zaman Yesaya. 不是单单神对以色列民族讲的， Ya, Tuhan pernah berbicara kepada Musa. 神也是告诉过摩西， Jangan takut kepada Fir'aun itu. 你不要怕这个法老。 Tuhan pernah berbicara kepada Yosua. 神也告诉约书亚， Jangan takut karena mereka banyak. 你不要怕，因为他们人数多。 Di Natal pertama, 在这个圣诞的前奏， Tuhan juga berbicara kepada Maria. 神也告诉这个玛利亚， Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30. Jangan takut. 就是你不要惧怕。 Tuhan juga berbicara kepada para gembala. 神也告诉这个牧羊人， Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. 就是路加第2章第10节， Jangan takut. 不要惧怕。 Engkau melihat sepanjang sejarah gereja Tuhan. 我们看到这个教会的历史， Ketika menghadapi tekanan demi tekanan, 当面对这个许多的压力， Tuhan katakan jangan takut. 神说不要惧怕， Hadapi masa depanmu 你要面对你的前途， di tengah-tengah badai hidup yang ada. 在个生活风暴当中， Karena Allah hadir. 因为神与你同在， Allah yang menjanjikan itu adalah setia. 因为这是信实的上帝允许， Allah yang memanggil engkau dan saya. 因为这个上帝来宣召你我， Memberkati engkau dan memperbanyak engkau. 要祝福你，并且让你增多。 Inilah pengharapan yang Tuhan berikan kepada umat Israel pada waktu itu. 这就是神给当时以色列人的盼望， Di tengah-tengah air mata dan kesulitan. 在这些充满眼泪、苦难的日子当中， Bahkan direndahkan dan dihina. 被人家欺负到侮辱的时候， Tuhan katakan jangan takut. 神说不要惧怕， Dengarkanlah aku. 你要 Dikatakan, 听我的话， dengarkanlah aku. 你要听我言， Tuhan ingin kita kembali mendengar kepada Allah. 因为神要我们再次回到来听上帝的原 Di 意， dalam menghadapi masa-masa yang penuh dengan badai. 在这个充满这个生活风暴的当中， Dan jalan bersama-sama dengan Tuhan. 你要与神同行。 Saya akan menutup dengan menunjukkan satu gambar ini. 我要结束这个讲题。 Saya nggak tahu Bapak Ibu tahu orang ini tidak. 请问你认识这一位人吗？ Serubim tahu nggak? Wah, nggak tahu. Mestinya Serubim harus tahu. Ada yang tahu. Don Moon. Don Moon ini dia pernah menulis sebuah lagu. don Moon Go 这个人， Make a Way. 他 kita 写 sangat 了一个诗 kenal 歌，就 lagu 是 ini. 神开出路。 Anda tahu di balik dia menulis lagu ini? 你知道吗？这个写诗歌的背景， Dikatakan sebelum dia menulis lagu ini, 当他还没有写这个诗歌的时候， satu malam yang sudah sangat larut sekali, 就是在这个圣乐当中， tiba-tiba dia ditelepon 突然 oleh 之 saudara 间， iparnya. 他就是被他的表哥， Ipar, Dia saudara lupa. ipar, 他的嫂嫂， yaitu Craig dan Susan. 就是他的亲戚嘛，就是苏珊， Dia punya anak 4 orang, keluarga iparnya ini. 他的表哥呢，他有4个孩子， Saat itu mereka melakukan perjalanan dari Texas ke Colorado dikatakan. 因为他们在这个路途当中蛮遥远， Mobil mereka itu ditabrak oleh satu truk peti kontainer yang sangat besar sekali. 他用的车被这个大卡车呢冲坏了， 4 anaknya itu semuanya itu termentar keluar dari mobil. 4个孩子在这个车上从外面都跑出来了， Hanya tinggal Craig dan Susan. 只有他的一对夫妇留在车上。 Nah, Craig ini adalah seorang dokter. Greg 是一个医生， Pada waktu dia keluar dari mobil, 当他从这个汽车里面出来的时候， dia berusaha mencari anaknya satu-satu. 他就是把这个4个孩子寻找回来。 Terakhir dia menemukan anaknya yang sulung bernama Jeremy. 他就看到他的长子耶利米， Waktu dia gendong gitu ya, 当他抱在手上的时候， dia tahu anak ini sudah mati 他知道孩子已经没命了， karena lehernya patah, 因为他的 nggak bisa nopang. 不能自持了。
Nah, waktu itu Don Moon ini ditelepon sama Craig ini. 所以Don Moon 被这个 Greg 收到电话， Waktu dia menerima telepon 当 dikatakan, 他接受这个电话的时候， dia merasa begitu tergoncang. 他的心灵充满震颤， Karena mereka keluarga yang sangat dekat. 因为他们是非常亲密的关系。 Sedangkan esok hari Don Moon itu harus ke kota lain karena ada janjian pelayanan dan perekaman lagu. 但是 Don Moon 呢，隔天他就是要到其他的地方来侍奉，来 Dia 传 tidak bisa 路 mendampingi. 不能陪着他的表哥， Sampai hari terakhir pemakaman dia baru balik. 上面到最后出殡的时候， Nah, pada waktu perjalanan hari terakhir dia kembali itu Don Moon. 在这个路途回来的时候， Di pesawat itulah dia menuliskan lagu ini. 就在飞机上他就写了这个诗歌。 Lagu ini terinspirasi dari Yesaya pasal yang ke-43 ayat 19. 他就是从这个以赛亚书第13章里面的第 Lihat 19 aku 节 hendak membuat sesuatu yang baru, 看到我要做一件新事， yang sekarang sudah tumbuh. 就如今要发现， Belum kamu mengetahuinya. 你们是不知道吗？ Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun 我必在旷野开道路， dan di padang belantara. 在沙漠开江河。 Singkat cerita, 就是短话说， setelah masa pemakaman itu, perkabungan itu selesai. 当这个出殡礼拜结束以后， Ketika Don Moon menyanyikan lagu ini, 当这个伦温唱这诗歌的时候， diresponi dengan begitu banyak orang. 很多的人都有一个很好的反应， Sehingga mamanya Susan berkata demikian. 就是设计孩子的妈妈苏珊这样说。 Di hari kecelakaan itu, sewaktu saya keluar dari mobil untuk menolong anak-anak saya, 当我在这个灾难当中从这个汽车出来找到我的孩子， saya merasa putra sulung saya telah meninggal. 我看到我的长子已经没命了， Dan saya mempunyai pilihan untuk marah. 我就有一个选择， Untuk marah. 选择来发脾气， Mengalami kepahitan. 因为我心中充满这些苦难， Atau secara total saya menerima rencana Tuhan atas hidup saya. 或者我是完全来接受神的旨意呢？ Dan saya pun melihat buah dari semua pilihan itu. 但是从两种这个我其中选择了， Pilihan yang saya ambil 我所选择的， akan berulang secara terus-menerus. 并且呢反复的， Saya merasa bahwa kematian putra saya tidak sia-sia. 他的死不是一个不是会性的， Begitu saya mengetahui di kemudian hari, 因为当我知道以后， begitu banyak orang datang pada Tuhan karena tragedi ini. 很多的人通过这个史记呢，他们都回 Benar 到主面前。 Tuhan membuka jalan bagi keluarga kami. 真的，神已经为我们的家庭开道路， Nah, lagu inilah yang meneguhkan pengharapan keluarga Craig dan Susan. 所以通过这个诗歌来兼顾这个 Grab 跟树上的家庭。 Dan lagu ini juga memberkati banyak orang di dalam pergumulan tantangan kehidupan yang 这个诗 sama. 歌呢，也祝福了许多的在苦难当中的人。 God will make a way 神必要为开出路， where there seemed to be no way. 虽然在这个无路之地，他要开 He 出路。 walked in way we cannot see. 虽然我们目前还没有看到， He will make a way for me. 我相信神必定为我开出路。 Memang dia belum melihat 虽然他还没有看到， di tengah-tengah kedukaan dan kesedihan, 在这个苦难悲伤当中， tapi dia tahu di situ Tuhan sedang membuka jalan. 但是他知道神要为他开出路。 Demikian yang terjadi dalam Yesaya 51. 正如这个以赛亚书第51章里面所造诣的， Pada waktu firman Tuhan sampai, 当神的话已经被发出来， apakah semua langsung berubah? 难道马上就改变吗？ Tidak. 不是的， Ada satu masa yang panjang yang harus mereka 还有 nanti. 一段漫长的时间，他们需要行走， Sampai mereka kembali dari pembuangan. 让他们从这个回路之地回来。 Apakah selesai? 难道结束吗？ Tidak. 没有， Mereka harus mengalami sekali lagi kehancuran pada tahun 70. 他们也是要在这个70年代的时候，就是遇到一些的困难。 Bangsa yang ada menjadi tidak ada. 以前的百姓呢，这个以色列民被毁掉了。 1945. 1945年， 1954. 在这个1954年的时候， Bangsa Israel hadir kembali. 以色列百姓再回过了。
satu bangsa yang kecil pada waktu itu, 当时是非常小的一个民族， tidak pernah dianggap orang. 别人没有看待他， Semuanya gersang, tidak bisa ditanami. 因为哪个地方是非常的荒场。 Hari ini kita melihat 但是今天呢，我们看到 yang menjadi bangsa yang besar, 变成一个强大的民族， bangsa yang ditakuti, 许多的人都惧怕这个民族， bangsa yang dihormati. 是被人尊敬的民族。 Daerah Gersang menjadi tempat yang begitu subur 以 hari 前 ini. 是荒场呢，现在变成一个很富有的一个地方。 Perjalanannya memang panjang, 时间是非常的漫长， tapi Tuhan tetap setia. 但是信实的神与他们同在。 Dan saya percaya 我相信， dalam anugerah dan kasih setia Tuhan, 在这个神的恩典和信实当中， ketika menghadapi pergumulan hidup, 当你面对生活上的挑战的时候， Allah kita tetap setia adanya. 是我们的神是仍然是信实的。 Kita nyanyikan lagu ini gitu ya 我们来 bersama-sama. 唱，一同来唱这个诗歌。 Saya ada di bagian bawahnya. Ini ya, oke ini. Saya ada Inggrisnya aja gitu ya, tapi nggak sampai selesai. Tolong Mbak, saya dibantu. Kita nyanyi sama-sama. God will make a way. Kelihatan ya? God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for a new day. He will make a way. He will make a way. Dari depan. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Terima kasih gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 弟兄姐妹， ketika engkau lihat hidup ini seolah tidak ada jalan, 当你看到这个前途没有出路的时候， Alkitab mengatakan masa depan itu sungguh ada 但是神说你的前途还有， dan harapan tidak akan hilang. 你所盼望的总不会舍掉。 Amsal 23:18. 箴言23章的第18节， Ketika di depan engkau tidak melihat jalan, 当你前面没有看到出路的时候， badai terus datang. 风暴继续不断的来临， Alkitab tetap mengatakan masa depan itu sungguh ada. 但是神说前面的道路有的， Harapan tidak akan hilang. 你的举凡不会守望的。 Katakan ke samping kanan kirimu ayat ini. 你告诉旁边左右的人， Masa depan sungguh ada dan Ini harapan the tidak akan hilang. 你的前途还有你的盼望。 Ketika kita akan 总不会舍掉 meninggalkan tahun ini, memasuki tahun yang baru, 当你 katakan kepada dirimu sendiri dan kepada keluargamu, 当你要离开这个2019年，进到这个2020年的时候，你告诉你自己， katakan kepada keluargamu, 告诉你的家人， katakan kepada orang-orang yang engkau cintai, 告诉你所亲爱的人， masa depan sungguh ada 你的前途是有的， dan harapanmu tidak akan hilang. 你的盼望终不会舍去。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Bapa di surga, terima kasih untuk janjimu yang indah untuk kami. Di dalam badai kehidupan ini, bertubi-tubi kesulitan, air mata, pergumulan, mungkin melanda dalam kehidupan pribadi lepas pribadi di tempat ini. Namun kami tahu ya Tuhan, Engkau belum pernah meninggalkan kami. Janjimu tetap setia, karena Engkau adalah Allah yang setiawan. Dan janjimu itu akan terlaksana dalam kehidupan kami.
tatkala kami mau berjalan bergandeng tangan dengan Tuhan, berapa jauh, berapa lama pergumulan itu, kami tidak akan putus asa. Karena Engkau berjanji, sebagaimana Engkau menjanjikan kepada Abraham, walaupun seolah-olah telah kehilangan harapan, tapi Tuhan sampai waktumu Engkau mengenapi semuanya. Oleh sebab itu tolong Tuhan untuk jemaat-Mu sekalian, apabila mereka di dalam pergumulan, baik dalam studi mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan yang lain-lainnya. Tuhan tolong supaya dengan berjalannya tahun 2019, maka kami tidak akan putus asa di tempat ini. Kami akan berlari lebih kencang untuk menyongsong hari yang akan datang. Karena Tuhan Yesus lahir sebagai pengharapan untuk dunia ini. Biarlah kami mau menaruh harapan kami hanya pada Kristus Yesus, Putra Allah yang setiawan, yang menjanjikan semuanya itu. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, Engkau akan membuat kehidupan kami penuh dengan kelimpahan. Karena kami mau hidup di dalam firman Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan kami hanya kepada Kristus Yesus. Terima kasih, walaupun suara manusia telah berhenti, tapi kami mohon Roh Kudus-Mu terus akan bekerja dalam hati kami. Peliharakanlah firman-Mu dalam hati kami, agar kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami. Khususnya untuk teman-teman kami yang dalam keadaan kesulitan, mereka tidak akan putus asa. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara.